Okey, baik. Cikgu rasa sepatutnya ramai lagi. Mana pula budak-budak ni? Sekejap cikgu bagi okey. Okey. Okey, baik. So kita lihat globalisasi. Apa itu globalisasi? Baik, globalisasi ini sebenarnya ialah satu proses. Ingat globalisasi ialah satu proses. Okey. Proses interaksi dan juga integrasi. Baik, interaksi itu maknanya adalah kita kata sebagai komunikasi ataupun interaksi ataupun kita kata perbualan lah. Proses interaksi maknanya perbuatan berhubungan antara manusia dengan manusia. Okey, perhubungan antara manusia dengan manusia dan juga integrasi. Integrasi itu ialah penyatuan ya antara manusia, firma dan kerajaan dari pelbagai negara, bukan satu negara tapi pelbagai negara. So interaksi iaitu kita kata saling berhubungan dan juga integrasi iaitu penyatu paduan antara manusia, firma, kerajaan pelbagai negara. So itu globalisasi. Dan globalisasi inilah menyebabkan sempadan antara negara seolah-olah tidak wujud. Ini antara terms yang kamu kena ingat. Globalisasi menyebabkan semua negara tak ada sempadan. Tidak ada border. Dan dunia dianggap sebagai satu unit. Satu unit. Apa yang maksudnya sempadan? Negara seolah-olah tidak wujudnya sempadan. Baik, walaupun kita ada sempadan secara fizikal, contohnya Malaysia dan juga Thailand, memang ada sempadan fizikal tu. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya maklumat daripada Thailand, maklumat daripada negara luar, mudah untuk kita peroleh. Begitu juga maklumat daripada negara kita juga mudah diperoleh oleh negara-negara luar. Jadi ini menyebabkan seolah-olah negara ni dan di dunia ni tidak ada sempadan. So bila-bila masa saja maklumat itu boleh sampai ke negara lain. Jadi itu yang menyebabkan seolah-olah tidak ada sempadan. Dan kalau ada pun sempadan itu tak wujud. Dan dunia ini dianggap satu unit. Maknanya, satu unit itu maknanya keseluruhan penduduk dunia ini dianggap sebagai satu. Sebab itu kalau kita lihat segala maklumat daripada negara luar seperti Rusia ke Ukraine ke ataupun daripada kutub utara sekalipun apa semua boleh diperolehi dengan mudah. Dan kenapa globalisasi ini berlaku? Kerana kemajuan telekomunikasi seperti internet, juga satelit, dan sistem komunikasi yang lain. Ini menyebabkan segala maklumat boleh sampai ke seluruh dunia. Sebab itu zaman sekarang ni kamu kena lebih berhati-hati. Maksud cikgu lebih berhati-hati tu maksudnya apa tahu? Maksudnya macam kamu kan, macam kita kata macam Aisyah ke Auni ke kan. Kamu jangan fikir kalau buat TikTok tu, say menari-menari macam tu TikTok kan. Oh, satu Malaysia je tahu ataupun kawan-kawan kamu je yang tahu. Setiap bulan kamu buat nari-nari macam tu, satu dunia tahu. Jadi kena berhati-hati. Nak buat apa pun fikir betul-betul. Ini kalau dia tengok mak ayah aku tak apa. Kalau ditengok oleh satu dunia, kalau sesuatu itu memalukan, jadi satu dunia melihat kamu. So itu kesan buruk globalisasi kesan buruk globalisasi. So berhati-hati ya. Baik. Bagaimana yang dikatakan globalisasi? Okey. Ciri-ciri globalisasi. Iaitu sebelum itu Aisyah dengan Auni ada ke buat TikTok? Okey. Ke Teh Ken Ming ada juga buat TikTok ke? Menari-menari ke? Ada ke? Tak ada okey. Tak ada jangan buat tak ada lah. Tak ada lah cikgu. Okey, baik. Jangan buat baik. So kalau kita lihat, apakah yang dikatakan ciri-ciri globalisasi? Iaitu pertama, dia akan wujudkan pasaran baharu,
dan akan menyebabkan adanya peserta-peserta baru. Peserta-peserta baru serta ciri globalisasi yang ketiga iaitu menggunakan kaedah komunikasi yang baharu serta akan mewujudkan peraturan dan norma ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baharu. Ini ciri-ciri globalisasi. So kita kena tengok satu-satu. Bagaimana yang dikatakan sebagai pasaran baharu? Iaitu perkembangan pasaran global ya dalam perkhidmatan, kalau kita lihat perbankan, insurans dan juga pengangkutan. Ini pasaran baru dan ianya merujuk kepada apa tahu? Pasaran pengguna global dengan jenama global. Maksudnya apa? Pengguna satu dunia untuk jenama atau brand yang dikenali satu dunia. Sebab itu kalau kamu lihat contohnya macam kalau kita lihat siapa suka tengok bola sepak. Kalau kamu tengok bola sepak, kamu tengok di baju-baju pemain bola tu contohnya macam Manchester United ataupun Liverpool dia akan ada baju dia dan di baju dia tu ada tulis Standard Chartered. Kan kita fikir dia orang ni main dekat England. Jadi Standard Chartered tu dekat England kot. Tapi sebenarnya tak. Standard Chartered sebenarnya adalah satu bank dunia di mana sampai kat Malaysia pun ada Standard Chartered. Jadi dia adalah dikatakan sebagai iaitu pasaran global di mana dia syarikat yang satu dunia dan pengguna yang menggunakan syarikat itu juga satu dunia. So Standard Chartered ni bukan semata-mata ada di Britain tetapi juga ada di seluruh dunia cawangan dia. Jadi syarikat yang dengan jenama global, jenama yang satu dunia untuk pengguna yang satu dunia. Jadi itu dipanggil pasaran baharu. Ya, dipanggil pasaran baharu. Jadi ini sebenarnya banyak kebaikan dia. Ini sebenarnya banyak kebaikan dari sudut keuntungan lah kita tengok pasaran baharu pengguna global dengan jenama global. Jadi kebiasaannya pengguna global dan juga jenama global ini terlibat dalam perkhidmatan perbankan, insurans dan pengangkutan. Seperti pengangkutan ni seperti apa? Seperti DHL, kemudian UPS. Itu pengangkutan ya. Dan dengan adanya pasaran baru ini maka telah mewujudkan kelonggaran undang-undang. Di mana undang-undang dilonggarkan untuk apa? Untuk mewujudkan pasaran-pasaran baru di seluruh dunia. Jadi adalah beberapa sekatan yang telah dilonggarkan. So itu pasaran baru. Kalau kamu nak ingat, kamu ingat ini iaitu pasaran pengguna global dengan jenama global dan ianya terlibat dalam perkhidmatan seperti perbankan, insurans dan juga pengangkutan. Itu pasaran baru. Dan yang kedua, ciri globalisasi iaitu peserta-peserta baharu. Yang dimaksudkan peserta baharu ni iaitu syarikat-syarikat dunia yang baharu. Jadi syarikat multinasional. Multinasional ni maknanya adalah syarikat yang beroperasi lebih daripada satu negara. Dia ada syarikat di seluruh dunia. Itu dipanggil multinasional. Jadi syarikat multinasional ni macam-macam tu. Contoh macam syarikat Apple, syarikat Dell, HP. Itu untuk komunikasi. Ya. Kemudian juga syarikat seperti syarikat Adidas, Nike. Itu untuk pakaian. Mungkin juga ada syarikat seperti syarikat alat telekomunikasi seperti syarikat Nokia. Kemudian juga syarikat Samsung. Itu syarikat multinasional. Sebab dia ada beroperasi di banyak negara. Jadi syarikat multinasional ni yang telah mengintegrasikan, yang menggabungkan pengeluaran dan pemasaran mereka. Jadi mereka ini mendominasi ataupun menguasai pengeluaran dunia. Maksud mengintegrasikan pengeluaran dan pemasaran mereka, iaitu kalau kamu lihat
Contohlah syarikat multinasional, contoh macam Samsung. Baik, Samsung di Malaysia ni, okey, ada kilang yang buat telefon bimbit. Di mana? Okey, di Malaysia, iaitu di Senawang, Negeri Sembilan. Kemudian juga ada syarikat dia yang syarikat Samsung yang buat televisyen. Di mana? Di Georgetown, Pulau Pinang. Kemudian marketing dia, okey, syarikat marketing dia buat di Korea. Kemudian juga dia ada syarikat pembuatan pemasaran barang-barang lain di mana? Di Vietnam. Bermakna di sini dia telah menggabungkan, okey, syarikat-syarikat dia yang berasingan tetapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. So kalau kita lihat Pertubuhan Perdagangan Sedunia ataupun WTO, okey, organisasi pelbagai hala pertama yang mempunyai kuasa untuk memaksa kerajaan sesebuah negara mematuhi peraturan perdagangan bebas. Maksudnya di sini WTO, okey, iaitu Pertubuhan Perdagangan Sedunia yang dianggotai oleh kebanyakan negara di seluruh dunia ini, okey, adalah organisasi yang ada kuasa untuk apa tahu? Untuk suruh kerajaan itu, sebuah negara itu, okey, kena ikut peraturan perdagangan yang bebas. Maknanya, okey, dia tak boleh berniaga sendiri-sendiri. Dia kena buka sempadan negara dia untuk orang luar masuk dan berniaga di tempat dia, dan dia juga boleh berniaga di tempat orang lain. Jadi dia boleh memaksa. Memaksa kerajaan sebuah negara untuk mematuhi peraturan perdagangan bebas. Jadi, kewujudan blok-blok perdagangan. Okey, blok-blok perdagangan ni maksudnya adalah persatuan-persatuan perdagangan. Yang diwujudkan di antara negara. Contohnya Kesatuan Eropah ataupun EU. Kemudian ASEAN dan lain-lain. Ini dikatakan sebagai peserta-peserta baharu. Di mana mereka ini akan membentuk satu pertubuhan dan mereka ini akan menjalankan perdagangan secara global ataupun seluruh dunia. Ini dipanggil blok perdagangan. Dan Malaysia adalah salah satu negara daripada ASEAN lah. Jadi peningkatan dalam organisasi yang menyelaraskan dasar seperti G7, G8, OECD, IMF dan juga Bank Dunia. Ini adalah kita kata organisasi-organisasi yang telah membuat dasar. Kalau macam G7, G8 ni adalah kita kata group of 7, group of 8. Biasanya G7 dengan G8 ni adalah terdiri daripada negara-negara maju seperti Britain, Jerman, USA. Diorang ni memang menganggotai G7, G8. OECD, kemudian IMF, itu tabung kewangan antarabangsa. Dan juga ada Bank Dunia. Bank Dunia akan membantu negara-negara yang memerlukan kewangan, dan disalurkan kepada kerajaan tersebut. Jadi bermakna yang dimasukkan peserta baru ni maksudnya apa tahu? Ada syarikat multinasional, menyertai globalisasi, ada pertubuhan-pertubuhan perdagangan sedunia, kemudian ada wujudnya blok-blok perdagangan seperti EU, ASEAN dan lain-lain, serta juga ada organisasi tertentu seperti G7, G8, IMF dan Bank Dunia. Mereka ni semua adalah peserta baharu. Maknanya kita kata sebagai kontestan yang baharu. Maknanya orang-orang yang baharu masuk dalam globalisasi. Itu maknanya itu yang dikatakan sebagai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, pasaran baharu, dengan pengguna global, pengguna seluruh dunia dengan jenama yang seluruh dunia, terkenal seluruh dunia. Dan yang kedua iaitu peserta baharu disertai oleh pertubuhan-pertubuhan yang baharu. Jadi itu ciri globalisasi. Ada dua ciri globalisasi itu. Baik. Dan yang ketiga, kaedah komunikasi baharu. Di mana, kalau zaman dahulu, kaedah komunikasi adalah melalui telegraf. Kemudian melalui surat, invoice dan sebagainya. Tetapi sekarang ni,
kaedah komunikasi yang baru, di mana kaedah komunikasi baru ini, okey, kita kata banyak menggunakan pertama sekali internet dan komunikasi elektronik yang menghubungkan orang ramai secara serentak. So itu kaedah komunikasi baru. Dan contoh kaedah komunikasi yang baru ni adalah seperti telefon bimbit, okay, dan juga mesin fax yang kita boleh hantar borang order, kita boleh terima resit, kita boleh terima invoice melalui mesin fax. Ini semua kaedah komunikasi baru. Jadi sebab itu perdagangan menjadi seluruh dunia. Dan juga pengangkutan yang lebih cepat dan murah, di mana ada kemudahan pengangkutan yang lebih murah yang boleh menguntungkan syarikat. Dan kaedah komunikasi baru ini lebih kepada reka bentuk bantuan komputer, bantuan komputer pembuatan. Okay, AI lah ataupun artificial intelligence lah. Jadi diorang ni banyak buat sesuatu kerja dengan bantuan komputer, ya, komputer pembuatan. Dan kaedah komunikasi baru ini adalah lebih cepat dan murah. Macam sekarang ni kan, kalau kamu nak berniaga, perlu tak ada kedai? Kalau kamu nak berniaga, perlu tak ada kedai di luar rumah kamu ke kan? Dah tak perlu dah. Ya. Sekarang ni kamu boleh, ya, mesin fax tu apa cikgu? Okey, mesin fax tu contoh adalah mesin yang mana menggunakan talian telefon untuk menghantar dokumen. Contoh, katakan Tay Kin Ming, dia kata Tay Kin Ming ada mesin fax, cikgu pun ada mesin fax. So Tay Kin Ming kata apa? Saya nak order buku lah cikgu, buku sejarah. Boleh? Berapa unit? 50 unit. Okey, boleh. So tolong hantar borang order. Ataupun kita kata purchase order, arahan untuk pembelian. Okey, daripada siapa kepada siapa dan berapa amount dia, dan kamu hantar kepada cikgu. Jadi kamu pun masukkan kertas tu. Okey, kertas order kamu buat, kertas order kamu print, kemudian kamu masukkan dalam mesin fax. So dia akan masuk dan dia keluar balik kat kamu lah. So nanti dekat mesin fax cikgu akan, okey, cikgu akan letak kertas dan kertas tu akan print out. Dia print out, okey, purchase order ataupun arahan tempahan kamu tadi di, okey, mesin fax cikgu. So cikgu pun trend, okey, dapat. Oh, dia dah print dah. So cikgu pun keluarkan. Oh, inilah dia. Cikgu tunjukkan inilah dia. Iaitu yang dipanggil sebagai okey, purchase order. Cikgu pun telefon. Tay Kin Ming, okey, cikgu dah dapat dah kamu punya order ni. Okey, nanti cikgu akan hantar kamu invoice ya. Okey. Kemudian cikgu pun okey, 20 unit, cikgu kira-kira okey, harga 20 unit ini sebanyak RM300. So cikgu buat invoice, cikgu print out invoice, cikgu masukkan dalam mesin fax tu dan cikgu tekan nombor telefon Tay Kin Ming. Okey, nombor telefon mesin fax mesin fax ni biasanya pakai nombor telefon nombor telefon talian tetap, fixed line. So cikgu pun tekan nombor telefon Tay Kin Ming, so kertas itu akan masuk dan kemudian dia keluar balik lah, cikgu dapatlah kan. Tapi di pihak Tay Kin Ming, okey, dia akan mendapat tiba-tiba, okey, kertas di mesin fax dia telah terus dicetak. Bila dicetak kan, maknanya keluarlah invoice. Keluarlah cetakan bertulis invoice daripada Cikgu Rafi, iaitu 20 unit buku bersamaan RM300. Macam tu. Sila bayar sebanyak ini, nanti barang kita akan hantar. Macam itulah. So mesin fax adalah untuk menghantar dokumen-dokumen ringkas seperti resit, invoice, purchase order, borang tempahan dan sebagainya. So itu mesin fax. Tapi zaman sekarang ni mesin fax dah tak pakai dah. Okey, bukan tak pakai, tapi lebih cepat kalau katakan kamu buat dokumen contohnya purchase order ataupun tempahan kan. Kamu buat dalam internet, dalam komputer dan kemudian kamu emailkan kepada cikgu kan. So cikgu terus dapat buka. Oh, okey, inilah dia. Okey, borang tempahan daripada Tay Kin Ming. So sekarang ni lagi cepat. Kerana kemajuan internet menyebabkan kita boleh berinteraksi menggunakan email saja. Kalau saya jadi cikgu akan datang, saya mesti tak tahu nak jawab soalan fax tu apa. Okey, baik. Aisyah, sebenarnya nak jadi guru ni,
Kalau jadi cikgu, jadi guru, sebenarnya guru yang benar-benar bagus, dia benar-benar bagus adalah guru yang memang mendalami subjek dia dan juga dia minat dan juga dia kita kata sebagai melalui pengalaman yang diceritakan tu. Contohnya, kalau cikgu ajar sejarah, okey, memang cikgu minat sejarah dan kemudian cikgu memang kalau pergi mana-mana tempat cikgu akan cari bahan sejarah dan cikgu akan dapatkan maklumat. Okey, Fort Cornwallis daripada Francis Lime. Kemudian juga Kota Belanda daripada Belanda, tempat penyimpanan biji timah. So dia kena macam tu. Guru kena macam tu. Dan sebagai macam subjek ekonomi, kenapa macam cikgu tahu Mason Facts apa semua ni? Sebab cikgu sendiri pernah ada syarikat. Yang mana syarikat itu menguruskan projek-projek antara 1.2 juta hingga 2.1 juta. So memang cikgu ada projek tu dulu dan cikgu perlukan bahan-bahan seperti Mason Facts. Memang cikgu ada dulu Mason Facts. Kemudian juga ada office sendiri, ada staff. Dan cikgu adalah CEO syarikat tu. So memang cikgu tahulah. Jadi kita tahulah tentang ekonomi. Jadi pengalaman-pengalaman itu cikgu masukkan dan cikgu ajar dalam ekonomi. Itu. Jadi kalau kamu kata kalau nak tahu jawapan soalan facts tu apa, kamu kena tahu ya. Mesin facts tu macam mana cerita dia. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan kaedah komunikasi yang baru. Kaedah komunikasi yang baru. Baik. So kita telah lihat ciri-ciri globalisasi. Iaitu di mana yang pertama pasaran baharu, iaitu melibatkan tempat penjualan, maknanya pasaran pengguna global dengan jenama global. Kemudian yang kedua kita telah lihat peserta-peserta baru yang telah join dalam globalisasi ini seperti syarikat multinasional, kemudian pertubuhan-pertubuhan, kemudian blok-blok perdagangan, dan juga organisasi-organisasi seperti IMF dan juga Bank Dunia. Yang ketiga, ciri globalisasi iaitu kaedah komunikasi baru, di mana zaman sekarang ni memang menggunakan telefon, mesin fax, email, kemudian juga banyak lagi. Jadi semuanya akan bergantung kepada internet dan juga bantuan komputer. So ini kaedah komunikasi baru yang telah menyebabkan globalisasi ini semakin rancak, semakin aktif sebab ada kaedah komunikasi baru. Dan yang keempat iaitu peraturan dan norma baru. Maknanya bila adanya kita kata perdagangan antarabangsa ataupun kita ada globalisasi, maka wujudlah peraturan baru, iaitu kalau kita lihat perluasan dasar ekonomi yang kapitalis merebak ke seluruh dunia, seperti penswastaan dan juga liberalisasi perdagangan. Faham tak ni ayat ni? Penuh dengan jargon-jargon yang tinggi. Jargon tu maknanya istilah-istilah yang tinggi. Faham tak? Istilah kapitalis, penswastaan dan liberalisasi perdagangan. Tahu tak apa dia tu? Tahu tak apa semua tu? Okey, Nazira tahu tak? Aisyah? Kapitalis itu pasaran bebaskan cikgu? Bukan. Kita tahu ya, dasar ekonomi kapitalis itu maknanya dasar ekonomi yang bebas. Tetapi untuk pengetahuan kamu, kalau dasar ekonomi kapitalis ni yang kamu belajar masa form 4 dulu kan? Baik. Dasar ekonomi kapitalis ini adalah dasar ekonomi terbuka. Ya betul. Pasaran bebas. Tetapi kapitalis ini sebenarnya merujuk kepada apa tahu? Dasar ekonomi yang mementingkan keuntungan. Profit and profit and profit. Itu dipanggil kapitalis. Dasar ekonomi kapitalis iaitu dasar ekonomi yang mementingkan keuntungan. Jadi dasar ini telah merebak ke seluruh dunia.
seperti penswastaan. Penswastaan ini, tahu tak penswastaan tu apa? Okey, penswastaan tu apa? Okey, iaitu penswastaan ini merujuk kepada okey, kita kata organisasi kerajaan. Organisasi kerajaan yang telah diserahkan, kepada firma. Firma awam ataupun firma-firma biasa, syarikat-syarikat. Jadi organisasi kerajaan yang telah diserah kepada firma. Organisasi kerajaan ni macam mana cikgu? Jabatan-jabatan kerajaan. Dan kita tahu, organisasi inilah telah menjalankan penswastaan. Jadi ini menyebabkan merebaknya dasar ekonomi kapitalis. Baik, faham tak apa itu penswastaan ni? Organisasi kerajaan yang telah diserah kepada firma. Faham tak? Tak faham tak apa, bagi tahu. Cikgu akan explain lagi. Explain lebih mendalam lagi kalau kamu tak tahu. Okey. Okey. Tak faham? Okey, baik. Dia begini. Organisasi kerajaan yang telah diserah kepada firma ni, contohnya apa tahu? Okey, di Malaysia ni dulu, contoh di Malaysia dulu, ingat lagi tak cikgu pernah kata bahawa dulu bekalan elektrik telah dijalankan oleh lembaga elektrik negara. Ya. Dulu lembaga elektrik negara tahu, ataupun LLN. Ini memang di bawah kerajaan. LLN. Baik. Tetapi oleh kerana dasar penswastaan, maka kerajaan telah menukarkan lembaga elektrik negara ini dan menyerahkan organisasi dia kepada swasta. Maka lembaga elektrik negara ini telah diserahkan kepada pihak swasta ataupun firma, dan firma yang menguruskan elektrik pada zaman sekarang ini dipanggil Tenaga Nasional Berhad, ataupun dipanggil apa? Dipanggil TNB. Jadi inilah dia dikatakan sebagai penswastaan. Di mana kita tahu dulu LLN adalah organisasi kerajaan. Yang ini organisasi kerajaan, LLN sekarang ini telah diserahkan kepada firma swasta, iaitu TNB. Telah diserah kepada TNB. Jadi ini kerana apa? Kerana untuk menghasilkan kecekapan. Tetapi yang lebih penting iaitu TNB telah membuat keuntungan yang banyak. So ini dipanggil sebagai penswastaan. Menjadikan organisasi kerajaan itu kepada swasta ataupun firma. Baik. Inilah dia, maknanya apa? Perluasan dasar ekonomi yang mementingkan keuntungan. Sebab kalau kerajaan yang buat bekalan elektrik tak untung. Tapi bila TNB yang ambil alih, maka TNB untung banyak. Untung banyak. Dan satu lagi, peraturan dan norma baharu dalam globalisasi ini iaitu liberalisasi perdagangan. Baik, take note perkataan liberalisasi. Apa maksud liberalisasi? Liberalisasi. Apa itu liberalisasi? Liberalisasi bermaksud keterbukaan. Open-minded. Open lah. Jadi kalau liberalisasi perdagangan, maknanya perdagangan yang open, yang tidak ada had. Everybody can trade. Semua orang boleh berdagang. Jadi itu yang dipanggil liberalisasi ataupun keterbukaan perdagangan. Jadi kalau kita lihat, ya betul, maknanya peraturan dan norma baru ni dalam globalisasi, iaitu merebaknya orang-orang yang mementingkan keuntungan, iaitu seperti tindakan penswastaan dan juga
keterbukaan perdagangan. Maknanya dalam perdagangan semua orang boleh berniaga. Ini yang dikatakan sebagai perluasan dasar ekonomi kapitalis. Macam inilah. Korang bayangkanlah kalau cikgu buat kelas sejarah atau kelas ekonomi dan cikgu buka untuk seluruh, bukan rakyat Malaysia, seluruh Asia Tenggara. Cikgu ajar sejarah Thailand, di Thailand sejarah Indonesia, Brunei pun semua kan. Dan cikgu buka pelajar-pelajar daripada seluruh Asia Tenggara. Agak-agaknya cikgu akan untung banyak tak? Agak-agak kamu lah. Untung banyak tak cikgu agak-agaknya? Agak-agaknya untung banyak tak agak-agaknya? Nope, I don't think so, cikgu. Sebab? Ini terbuka kan? Okey. Dia terbuka. Tapi sebab bahan yang cikgu ajar tak terbuka kan? Takkanlah cikgu nak ajar pelajar-pelajar Indonesia ajar sejarah Malaysia, betul tak? Siapa yang nak join? Tetapi kalau cikgu buka sejarah, subjek sejarah ataupun subjek ekonomi kepada pelajar-pelajar daripada Malaysia, Singapura, Brunei dan juga seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia tu cikgu ajar sejarah. Maknanya sejarah Indonesia pun cikgu ajar. Sejarah Indonesia pun cikgu ajar ikut buku teks dia. Dan kalau kita penduduk 35 juta orang. Kalau 35 juta orang ni, penduduk Malaysia, yang masuk kelas ekonomi cikgu cuma 4 orang. Bayangkanlah kalau penduduk Indonesia ada 220 juta orang. Penduduk Indonesia ada 220 juta orang. Jadi kalau kita ambil persen yang paling sedikit pun kita cikgu boleh memperoleh sehingga mungkin 35 70 kemudian 105 kemudian 80 kemudian so 5 kalilah 5 kali ganda 5 kali ganda. Baik, bermakna kelas ekonomi cikgu boleh bertambah dengan pelajar 4 kali ganda atau 5 kali ganda. So daripada 4 orang, 4 darab 5, so pelajar ekonomi boleh dapat 20 orang. At least lah. At least kat situ. So sebenarnya globalisasi ni untung. Globalisasi ni memang boleh mencetuskan keuntungan yang banyak. Kalau kamu tahu apakah barang atau perkhidmatan yang diperlukan oleh seluruh dunia. Sebenarnya cikgu ada cita-cita sebenarnya nak buka kelas untuk sejarah untuk sejarah di Indonesia. Sebab penduduk Indonesia ada 222 juta mesti ramai yang masuk menarik juga tu kan. Tapi itulah kena study dululah sejarah Indonesia kan. Okey. Cikgu boleh cakap Indon ke? Boleh yang bisa. Ya kan. Gue bisa cakap Indonesia. Ya. Gue bisa cakap Indonesia. Okey. Okey. So, kenapa cikgu boleh ajar sampai ke Indonesia? Kerana globalisasi, iaitu dengan penggunaan telekomunikasi seperti internet apa semua. So, kelas-kelas cikgu boleh dicapai di mana-mana tempat. So, itu akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Macam cikgu sendiri cikgu tak promote pun sebenarnya kelas-kelas cikgu. Cikgu just promote Facebook sikit je. Bayangkan kalau cikgu betul-betul promote dan setiap kelas cikgu dihadiri oleh 100 orang pelajar. Bayangkanlah kalau setiap kelas cikgu dihadiri oleh 100 orang pelajar. Kalau yurannya RM50 cukuplah RM50 Kalau ada 100 orang, satu kelas tu saja dah mencecah RM5,000. Satu kelas. RM5,000 kan? Yalah RM5,000. RM50 darab dengan 100. RM5,000. Tu baru satu kelas. Cikgu ada 5 kelas. Bayangkanlah. Jadi itu yang kita kata sebagai peluang untuk mencapai keuntungan tu memang banyak. Dan ini menyebabkan orang tamak. Okay. Jadi kalau Nazira, Niki Kristina, Aisyah atau Tay Ken Ming ada bahan untuk kamu meniagakan,
melalui TikTok ke, melalui YouTube ke, melalui Facebook ke kan. Boleh, mulakan. Sebabnya pasaran kamu dah luas. Melibatkan seluruh dunia. Jadi inilah peluang untuk kita menghasilkan keuntungan. Jadi ini menyebabkan apa tahu? Menyebabkan melatih manusia untuk mementingkan kapitalis, iaitu mementingkan keuntungan. Sikit-sikit dah untung, sikit-sikit dah untung kan. Itu. Baik. Kemudian peraturan dan norma baru. Biasanya demokrasi, sistem kerajaan demokrasi sebagai pilihan politik. Kenapa dari segi politik demokrasi menjadi pilihan? Kerana demokrasi lebih stabil berbanding sistem pemerintahan yang lain-lain. Dalam dunia kita ada sistem pemerintahan monarki, kita ada sistem pemerintahan komunis, kita ada sistem pemerintahan sosialis. Ada banyak, ya. Ada juga demokrasi demokrasi anarki pun ada juga. Banyak lagi. Jadi, dalam banyak-banyak sistem pemerintahan tu, demokrasi yang menjadi pilihan politik. Why? Kerana demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dan pemimpin untuk menentukan hala tujuannya. Maka, demokrasi lebih stabil. Kemudian, peraturan dan norma baru iaitu peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni merujuk kepada iaitu hak manusia untuk bercakap, bersuara, menyatakan pendapat. Yang kedua, hak manusia untuk hidup dengan kemudahan asas, dan hak manusia untuk memperjuangkan apa yang betul. Jadi meningkatnya kesedaran dalam hak asasi manusia. So ini menyebabkan berlakulah peraturan-peraturan baru dan norma-norma baru. Kemudian terdapatnya peraturan baru seperti konvensyen dan perjanjian. Perjanjian terhadap alam sekitar global, biodiversity, lapisan ozon, pelupusan sisa berbahaya serta perubahan iklim. So ini semua adalah peraturan-peraturan yang baru dalam globalisasi. Di mana peraturan ini iaitu kalau katakan sesuatu projek itu di sebuah negara luar akan mencemarkan alam sekitar projek itu, maka seluruh dunia akan datang dan memprotes tentang pelanggaran pelanggaran terhadap alam sekitar. Jadi inilah dia peraturan yang baru. Kemudian terdapat juga perjanjian-perjanjian perdagangan pelbagai hala. Pelbagai hala ni maksudnya apa tahu? Daripada satu negara ke seluruh dunia. Perjanjian perdagangan. Contoh perjanjian perdagangan ASEAN. ASEAN terdiri daripada negara-negara Asia Tenggara di mana mereka berjanji untuk buat satu perjanjian, mereka akan trade among them. Maknanya akan berdagang di antara mereka. Jadi, contoh macam Malaysia. Malaysia boleh berdagang dengan Thailand. Dia masuk je ASEAN, Malaysia boleh berdagang dengan semua negara dalam ASEAN. So, itu dipanggil pelbagai hala. Maknanya bukan satu negara tapi banyak negara. So, berlakulah perjanjian perdagangan, kemudian perjanjian pelbagai hala untuk perkhidmatan, harta intelek dan juga komunikasi, serta perjanjian pelbagai hala mengenai pelaburan. Jadi, inilah dia kesan globalisasi. Kesan globalisasi terhadap dunia. Iaitu ada 4 kesan dia. Yang pertama iaitu pasaran baharu. Yang kedua iaitu terdapatnya peserta-peserta baru. Kemudian adanya kaedah komunis yang baru serta peraturan ataupun norma yang baru. Jadi ini dikatakan sebagai ciri-ciri globalisasi. Baik, ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham? Ada tak? Dari sudut ciri-ciri globalisasi ke? Ada soalan nak tanya? I don't think so. Ya. I don't think so.
Oh, kamu tak ada soalan. Nazira, Hmm. dah masuk bab 2 dah? Belum lah cikgu, sorry. Sebab sekolah ni busy dengan banyak aktiviti. Oh, ya ke? Uh-uh. Oh, kamu pun yang aktif sangat ni. Bukan. Ni mas sekolah yang apa, yang bagi program. Dah last week apa, Form 5 terlibat dengan Minggu Tech Walk. Busy gila. Habis tu korang kan nak trial dah. Yalah. Tapi mas sekolah main plan macam tu. Entahlah sebab maybe sebab ada pelawat kot. Tapi, ya. Ah, Hmm. okay, mungkin dia kata, mungkin sekolah kamu kata apa? Alah, tu trial je kot. Belum betul-betul. Ke macam mana? Tapi dekat 28 kot, 27 dia akan periksa trial. Sian kamu. Tapi tak apalah. Hopefully kamu okay, kena berusaha keras. Ingat tahun ini adalah tahun terakhir kamu memakai uniform sekolah. Ingat tu. Jadi all out lah. Okay, all out. Jangan kamu rasa dah last sekolah ni malas lah apa semua. Jangan. All out. Lepas ni sekarang korang akan jadi pelajar-pelajar kolej pula. Macam anak cikgu kan. Cikgu baru je hantar anak cikgu pergi masuk UiTM. Okay, dia ambil diploma perakaunan di Melaka. So, dia dah tak pakai uniform tau. UiTM pakai baju kurung, kemudian pakai tudung, kemudian bawa ke sana sini, bawalah dia punya file, kemudian masuk kuliah, dunia dah baru. So, dah tak pakai uniform lagi dah. Jadi, sekarang ni lah tahun terakhir kamu memakai uniform. So, all out lah. Ya, Aisyah, Auni. Okay, baik. Okay, kita teruskan. Okay, so kita telah lihat tentang globalisasi. Okay, apa itu globalisasi? Iaitu proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan dari sudut pelbagai negara. Baik, so kita telah lihat globalisasi dan juga ciri-ciri globalisasi dan kita sambung sikit lagi. Okay, untuk kita lihat berkaitan dengan syarikat multinasional. Okay, syarikat multinasional. Baik, syarikat multinasional. Okay, 2.1.2 ni. Syarikat multinasional. Multi tu maksudnya pelbagai. National ni maknanya okay, kebangsaan ataupun negara. Jadi syarikat multinasional maksudnya syarikat yang daripada pelbagai negara. Yang melibatkan pelbagai negara. So syarikat multinasional ialah firma yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Dan antara syarikat multinasional yang terdapat di Malaysia ialah seperti Sime Darby, kemudian juga Axiata Group Berhad, CIMB Group dan juga Maybank. Ini adalah syarikat multinasional. Baik, satu pertanyaan. Axiata tu sebenarnya syarikat apa? Siapa tahu? Axiata Group Berhad. Axiata Group Berhad, siapa tahu? Dia syarikat apa? Tahu tak? Axiata, tak pernah dengar? Macam pernah dengar tapi lupa. Aisyah ni? Tak pernah dengar Baik. Axiata Group ni sebenarnya adalah satu grup, kita kata sebagai satu grup syarikat di mana bawah dia ada banyak lagi company dan salah satu company dia yang terkenal lah, dikira sebagai terkenal adalah salah satu company dia adalah Celcom. Jadi salah satu company yang berada di bawah Axiata Group Berhad ialah Celcom. Jadi begitu juga Sime Darby. Sime Darby Berhad pun banyak juga. Sime Darby Berhad dia adalah satu syarikat yang besar, dia dipanggil konglomerat di mana dia ada banyak syarikat-syarikat bawah yang dia tubuhkan untuk menjalankan projek masing-masing. Contohnya dia ada Sime Darby,
Okey, Sime Darby. Okey, kalau kamu perasan dia ada Sime Darby, Sime Darby yang bahagian medical. Sebab itu ada SDMC, Sime Darby Medical Center di Subang Jaya. Maknanya dia terlibat dalam medical. Begitu juga dia ada terlibat dalam Sime Darby dalam education pun ada juga. Okey, ada juga education. Kemudian dia punya core. Core dia adalah Sime Darby, kita kata properties. Properties pun ada. Kemudian dia juga ada Sime Darby yang lain, iaitu Sime Darby dalam plantation. Okey, iaitu perladangan pun ada juga. Kemudian dia banyak. Kemudian dia ada Sime Darby dalam kita kata dalam construction. Construction. So pun ada juga. Dan ini bukan department. Ini syarikat ini adalah syarikat dia sendiri. Ini registered under SD Property, under SD Plantation, SD Construction. Dia akan buat company dia sendiri, tapi semua company ini duduk di bawah Sime Darby Berhad. Maknanya Sime Darby Berhad adalah dia punya mother of company. Dia punya mak dia, dia punya induk dia. Tetapi di bawah tu ada company-company lain yang diwujudkan. Dan semua keuntungan itu akan diuruskan sendiri oleh syarikat-syarikat itu, dan sedikit keuntungan akan pergi kepada Sime Darby Berhad. Jadi ini dipanggil syarikat-syarikat besar. Ya, syarikat-syarikat konglomerat, dan mereka ini bergerak beroperasi di beberapa negara. Contoh Sime Darby Berhad ada juga buat education property di negara India, Myanmar dan negara-negara lain. Begitu juga Axiata Group ada juga buat benda lain. CIMB Group, Maybank. Maybank kalau kamu tengok kat Indonesia pun ada Maybank. Indonesia pun ada Maybank, dekat negara lain pun ada Maybank. Jadi dia beroperasi di beberapa negara secara serentak. Itu dipanggil syarikat multinasional. Baik, dan sebuah syarikat dianggap syarikat multinasional sekiranya ada 3 ciri berikut. Iaitu ciri apa? Ini dia. Iaitu ciri yang pertama, dikatakan sebagai syarikat multinasional apabila firma yang besar, maknanya syarikat itu besar, mempunyai cawangan di beberapa buah negara. Ada cawangan Maybank di Indonesia, ada cawangan Maybank di Thailand, ada cawangan Maybank di Vietnam. So itu dikatakan sebagai firma besar yang ada cawangan, dan itu dipanggil multinational. Kemudian yang kedua, ciri syarikat multinasional yang kedua iaitu berlaku pemindahan teknologi yang canggih antara cawangan di negara yang berbeza. Pemindahan teknologi itu maknanya apa? Iaitu kita sebagai teknologi transfer. Contoh apabila kita tahu apabila Proton, Proton pada tahun 1985, at first dulu Proton nak buat kereta yang pertama, kereta nasional pertama Malaysia. Proton dia telah buat partnership. Dia telah buat rakan kongsi dengan siapa? Dengan Mitsubishi. Mitsubishi daripada mana? Daripada Jepun. Jadi Mitsubishi adalah sebuah syarikat multinasional di mana Mitsubishi memang dah ada di negara-negara lain. Jadi bila Proton kata nak jemput nak menjemput ataupun invite Mitsubishi ke dalam Proton, maka Mitsubishi pun agree, dan kita lihat bahawa dengan Mitsubishi telah membuat pemindahan teknologi, iaitu teknologi membuat kereta dari Jepun dibawa masuk ke dalam Proton. Jadi pemindahan teknologi. So masuknya mesin-mesin robot-robot yang buat kereta, kemudian mesin cat kereta, kemudian all the wiring semua dalam kereta kan. Itu dipanggil pemindahan teknologi daripada Jepun ke Malaysia. Maknanya daripada Mitsubishi telah buat pemindahan teknologi ke negara kita.
Jadi siapa yang multinational tu cikgu? Proton ke Mitsubishi? Sudah tentulah Mitsubishi. Sebab Mitsubishi itu memang banyak cawangan dia lah. Ya, banyak cawangan dia. Baik. Dan kemudian, ciri yang ketiga, iaitu semua cawangan firma dikawal oleh firma induk di negara asal. Maknanya segala yang dilakukan oleh syarikat-syarikat di luar negara itu perlu mengikut dia punya mother of company lah di negara asal. Jadi ini adalah syarikat multinational. Kalau di Malaysia ni, apakah contoh syarikat multinational yang ada? Macam kita tengok tadi, iaitu seperti Sime Darby. Tapi yang paling terkenal adalah seperti Petronas lah. Petronas, kemudian juga, korang pernah makan tak biskut Julies? Biskut Julies, iaitu yang ada biskut, dia macam-macam biskut, tapi biskut tu dia ada gambar yang macam orang putih, dia pakai macam baju apron. Yeah. Okay. Julie kan, dia punya tu Julies. Ya, Julie. Julies tu sebenarnya adalah syarikat Malaysia. Dia syarikat Malaysia. Yang biskut 4 segi tu ke? Ya. Biskut 4 segi ada, biskut bulat ada, biskut campur-campur ada, Julies ya. Dia ada gambar, dia brand Julies. Julie. Baik. Brand Julies itu sebenarnya kilang dia di Melaka. Baru-baru ni cikgu pergi Melaka dan cikgu terlihat kilang dia. Mak, besar. Kilang dia, kalau tak salah cikgu, luas dia 2 sekolah kamu. 2 sekolah kamu tu, sekolah kamu satu yang luas tu, dia 2 kali ganda. Kilang dia, kilang buat biskut. Dan Julies itu memang kita kata sebagai syarikat Malaysia. Dan biskut Julies tu, telah sampai ke luar negara. Telah sampai ke luar negara, sampai dah ke negara-negara Arab, India dan sebagainya. So itu biskut Julies. So itu juga adalah syarikat multinational lah. Di mana dia punya pemasaran dia, penjualan dia telah pergi ke seluruh dunia. Tu biskut Julies tu. Cikgu, Ya. Nestle also considered a multinational Company. yes, multinational company. Untuk apa yang Julies tu? No, as in just in Nestle. Nestle, the company. Which company? Nestle, yes. Nestle also adalah Nestle juga adalah syarikat syarikat multinational. Dan Nestle sebenarnya bukan Malaysia. Nestle sebenarnya adalah datang daripada kalau tak salah cikgu daripada Dutch, iaitu kalau tak salah cikgu daripada bukan Jerman tapi di sebelah Denmark ataupun di sebelah sanalah. Okey, di mana syarikat itu memang Nestle itu menghasilkan semua produk-produk makanan. Dan produk makanan dia memang terkenal sampailah ke Malaysia. Dan di Malaysia pun ada juga kilang-kilang yang membuat produk. Ya, produk Nestle itu seperti susu, seperti biskut, mi segera dan sebagainya. Jadi Nestle itu sendiri adalah syarikat multinational. Dan kalau kita fikir macam mana orang-orang barat dia boleh fikir untuk buat sebuah company yang bertahan lama, berpuluh tahun, beratus tahun berpuluh tahun bertahan, dan produk dia satu dunia boleh makan, dan satu dunia ambil produk dia. Kerana dia ada satu sikap. Dia kata apa? Aku buat company ni bukan untuk diri aku. Aku buat company ni untuk orang lain dan juga untuk cucu cicit aku. Maknanya untuk keturunan aku. Jadi pemikiran seperti itulah menyebabkan company itu sentiasa berusaha menjadi lebih baik dan dia maju dan kekal. Dan kenapa kalau di Malaysia ni susah nak buat macam tu? Kenapa di Malaysia ni susah nak ada company-company yang bertahan beratus tahun apa semua? Kerana kebanyakan orang yang buat company, dia fikir untuk keuntungan dia. Oh, ini memang aku dapatlah sikit-sikit untuk aku, untuk anak-anakku, sudahlah. Dia tak fikir pun untuk transfer dia punya company itu kepada anak-anaknya. Jadi itu yang menyebabkan bila dia mati, maka
syarikat itu pun perlahan-lahan rugi dan juga bungkus ataupun berhenti beroperasi. Tapi ada juga syarikat-syarikat yang problem. Contoh, kamu ingat tak Genting Berhad? Okey, Genting Berhad iaitu yang buat Genting Highland tu kan. Okey, pengerusi dia Lim Goh Tong meninggal dunia masa tahun 2018 ataupun 2017 kalau tak salah cikgu. Lim Goh Tong pengasas Genting Berhad. Memang kaya lah kan. Tetapi apabila dia meninggal dunia, maka harta dia yang berjumlah beratus juta tu direbuti, maknanya berebut-rebut antara isteri dia dengan anak-anak dia. Jadi kadang-kadang duit yang kaya, duit yang banyak untuk cucu pun tak bagus sebenarnya. Duit yang kaya untuk anak, duit yang banyak untuk anak-anak dan cucu pun tak bagus juga. Nanti diorang saling bergaduh. Betul. Jadi yang penting mereka berani untuk membuat satu syarikat multinasional yang besar. Baik. So itu ciri-ciri syarikat multinasional, iaitu syarikat yang kita kata sebagai syarikat yang beroperasi di lebih daripada satu negara. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan ciri-ciri syarikat multinasional. Sebelum kita pergi kepada seterusnya, ada soalan nak tanya? Tentang syarikat multinasional, ada soalan nak tanya? Tentang globalisasi, syarikat multinasional. Mungkin Auni ada nak tanya, Aisyah mungkin nak tanya. Tekin Ming. Cikgu bagi perlahan-lahan supaya kamu boleh sempat untuk bertanya. Auni jangan tidur ni. Auni bangun. Cikgu juga dah. Mana ada tidur. Tak. Okey Pak. Saya Sorry. dengar je lah. Dengar. Baru nak kejut macam ni. Ni bangun. Tak adalah mana ada tidur. Okey. Baik. Tapi cikgu difahamkan dalam minggu ni dengan minggu depan banyak orang sekolah banyak ni banyak sukan ke? Ada banyak sukan ke di sekolah-sekolah kamu? No, tak ada. Habis? Tak ada So far yang saya tahu ada hafazan untuk SPM. Oh ya. Ada hafazan untuk SPM. So saya dah habis dah. Oh ya ke? Dah habis dah. Okey sukan. Bagus. Okey form 5 especially Esok sukan negara. Yalah, esok sukan negara. Oh no wonder lah besok sekolah-sekolah rendah banyak bersukan. Besok sukan negara. Dan okey, kita sikit lagi. Baik. Dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Sebenarnya kalau kamu nak tengok dia punya ayat mudah dia, iaitu sebenarnya kita kata dia punya ayat dia lah, dorongan tu ialah faktor-faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan syarikat terlibat dalam operasi antarabangsa. So itu sebenarnya dia punya ayat dia. Iaitu faktor-faktor yang menyebabkan syarikat terlibat dalam operasi antarabangsa. So itu sama maksud. Jadi kalau kamu nak faham dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa apa di? Dorongan itu maksudnya faktor-faktor yang menyebabkan syarikat terlibat dalam operasi antarabangsa. So sama maksud. So kita lihat di sini iaitu pasaran antarabangsa menawarkan peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan yang besar kepada firma-firma yang ingin menjual atau mendapatkan faktor pengeluaran. Maksudnya apa? Pasaran di peringkat antarabangsa menawarkan peluang perniagaan yang besar. Maknanya peluang untuk berniaga tu yang lebih besar chances dia. Yang terutama sekali kepada firma, syarikat-syarikat yang ingin menjual atau mendapatkan faktor pengeluaran. Kita tahu faktor pengeluaran ada 4. Buruh, tanah, modal, usahawan. Jadi di peringkat antarabangsa, pasaran antarabangsa ni mudah untuk dapatkan buruh,
dapatkan modal, dapatkan buruh modal dan juga tanah dan juga usahawan. Jadi di sudut pasaran antarabangsa itu lebih kita kata memberi peluang perniagaan yang lebih besar. The chances tu lebih besar lah untuk kamu jual ataupun to get ataupun untuk dapatkan faktur pengeluaran. So sesebuah firma memasuki antara ataupun operasi antarabangsa disebabkan faktor-faktor inilah. Kenapa firma menyertai operasi antarabangsa? Yang pertama iaitu faktornya untuk meluaskan pasaran. Instead of daripada kamu berniaga dalam negara, why not kamu berniaga di luar negara? Maknanya kerana apa? Kerana pasaran dia lebih luas. Itu meluaskan pasaran. Yang kedua, iaitu faktor-faktor perlindungan perdagangan. Di mana adanya perlindungan perdagangan terhadap ciptaan barangan dan sebagainya. Nanti kita akan tengok. Dan faktor yang ketiga iaitu kos pengangkutan yang tinggi. Kos pengangkutan yang tinggi. Ini menyebabkan mereka terlibat dalam peluang perniagaan antarabangsa, pasaran antarabangsa. Bahan mentah. Faktor seterusnya iaitu bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Bahan mentah atau hasil bumi yang unik ni maksudnya apa? Maksudnya, kalau kamu lihat contoh macam berlian. Kalau berlian, di manakah negara yang paling banyak boleh dapatkan berlian? Iaitu negara Afrika Selatan. Dia unik, tempat lain tak ada. Berlian kat situ yang paling hebat. Itu. Kemudian kalau katakan biji timah. Dulu biji timah nak dapat kat mana? Dekat Tanah Melayu. Memang negara lain tak ada. Tanah Melayu yang ada. Itu kita kata sebagai unik. Unik ni maknanya hanya tempat-tempat tertentu sahaja. Jadi oleh kerana faktor keunikan inilah yang menyebabkan syarikat-syarikat terlibat dalam pasaran antarabangsa. Dan satu lagi iaitu tenaga buruh dengan kemahiran khusus. Di peringkat pasaran antarabangsa, kita boleh dapatkan tenaga buruh dengan kemahiran khusus tau. Contohnya, kalau katakan kamu lihat negara-negara China, contohnya negara China, kenapa mereka terlibat dalam pasaran-pasaran elektronik? Kenapa mereka banyak mencipta barang elektronik? Kerana masyarakat mereka memang mahir dalam elektronik. Memang expertise. Jadi itu memang dia punya expertise. So dia orang punya kemahiran, skill tu memang untuk dia orang. Kalau kamu pergi ke Vietnam, kemahiran penduduk dia adalah menjahit, membuat pakaian, baju, membuat pakaian lah. Jadi sebab itu banyak tudung, tudung kamu lah, tudung Nilofa ke, tudung siapa ke, kebanyakannya sebenarnya dibuat di Vietnam. Kebanyakannya dibuat di Vietnam. Sebab mereka memang mahir dalam jahitan. Dan kalau kamu lihat di Bangladesh, Bangladesh sebenarnya terkenal dengan pembuatan t-shirt. T-shirt yang plain, t-shirt plain kosong, yang round neck ke, yang V-neck ke semua kan. Kebanyakannya mungkin memang buat di Bangladesh sebab mereka ada kemahiran itu. Jadi, bila sesebuah syarikat tu join pasaran antarabangsa, mereka tahu mana nak cari kepakaran-kepakaran itu. Mengikut kedudukan negara itu. Jadi menurut kepakaran negara itu, kalau katakan nak dapatkan barangan elektronik, pergi negara China atau Taiwan. Kalau nak dapatkan nak buat pakaian yang cantik, yang kemas, dengan jahitan yang kemas, so pergi ke Vietnam. Kalau nak beli baju t-shirt round neck ataupun V-neck dengan banyak, mungkin dengan stok 1,000 helai, 2,000 helai, boleh pergi ke Bangladesh. Tak perlu pergi pun, kontak aja. Melalui apa? Melalui internet, email dan juga telefon bimbit. Sebab itu sekarang ini pasaran sangat luas. Pasaran sangat luas. Kamu boleh berniaga satu dunia. Boleh berniaga satu dunia. Jadi
Itulah yang dikatakan dimaksudkan sebagai faktor-faktor dorongan syarikat dalam operasi antarabangsa. Tapi penjelasan lebih lanjut kita akan lihat dalam muka surat seterusnya ni. Muka surat seterusnya, tapi muka surat seterusnya ini kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu pada hari Jumaat jugalah. Ya, hari Jumaat ke? Ya, hari Jumaat. Yalah, hari Jumaat. Pada minggu hadapan. Boleh? Take it, Mek, Nazira. Ni boleh ni? Boleh cikgu. Korang pun berehatlah. Cikgu tahu korang ni penat. Mau balik sekolah. Kan? Pergi mandi ni. Nazira, pergi mandi. Tak. Cikgu. Tak. Gurau.